Hello, Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kali ni kita ada special guest ataupun tetamu yang begitu special, di mana beliau ini adalah seorang daripada zero menjadi hero, okey? Di mana beliau adalah apa ni, kira seorang yang kira orangnya baik, okey? Dan juga begitu orang kata strong lah, kuat. Okay, so dengan tidak membuang masa, mari kita berjumpa kepada beliau, okay? And hello, apa khabar? Salam, yo. Hello, Cizar, apa khabar? Oi, sehat. Oh, long time Boy, no apa see, khabar, boy? A long bagus. time. It's been a long time lah. It's been a long time, brother. Okay, so macam Cizar kira, kira macam salah satu seorang pemuzik yang kira sentiasa meningkat naik, okay? So Ui. kira dalam masa yang sama, saya pun nak tahu juga, I mean, macam mana siapa yang mendorong Caesar boleh meminati muzik, okay? Adakah family kah, kawan-kawan kah, dan bagaimana Caesar boleh apa orang kata terlibat dalam bidang ni? Boleh tak cerita daripada mula? Yang mendorong ni yang mendorong ni kalau semua orang nak tahu kan, aku ni dulu seorang bartender, dan di klub aku bekerja tu, di tempat kerja aku tu ada satu band ni, iaitu saudara Boy Razak lah dengan geng-geng yang lain. Ya, betul. Ini bukan pasal nak ambil hati, ini memang betul. Dorongan ini, influence lah, pengaruh daripada pemuzik. Pengaruh pemuzik kepada pemuzik. So band dorang ni, Boy Razak, saya masih ingat Boy Razak, King Primo, Rian Shah, Kunjai, Ijam dengan siapa? Halida masa tu. Halida. So dorang ni lah yang menyebabkan saya ke arah ini. Okay. Itu. Yalah, kira macam tak sangka lah kan, kira kau kira dah pergi sejauh ini kan, di mana yalah sekarang ni bukan saja kau sebagai seorang pemuzik, malahan dah menjadi seorang usahawan tau, peniaga. So kira pencapaian tu kira bukan senang tau orang nak sampai ke situ kan. So kira macam apa yang you punya pengalaman macam dari segi untuk nak sampai sekarang ni, mungkin ada cerita pahit ke di sebalik tu kan? Ya. Betul. Kalau nak cerita pasal cerita pahit, cerita manis, memang semua benda kita buat ada kesukaran untuk kita tempuh benda ni. Untuk mendapatkan sesuatu tu memang semua orang akan cakap tak ada jalan shortcut kan. Tapi disebabkan semangat kawan-kawan, saya sebenarnya ini semangat kawan-kawan. Semangat kawan-kawan yang selalu support kita punya journey tu, perjalanan tu. Tak kisahlah kau nyanyi sumbang ke apa, tapi kau rock and roll ya. Kau nak main apa, kau main. Pasti ada juga yang orang cakap ini tak betul itu. Jangan pedulilah benda tu kan. Kalau akulah. So kira
dalam banyak-banyak berkawan, ada tak macam kawan-kawan yang kira bagi patah semangat, macam apalah main muzik ni kan, tak payahlah buang masa je. Ada tak macam tu? Dugaan macam tu? Puji Tuhan lah, terima kasih Tuhan, saya tak ada kawan-kawan yang macam itu. Ui, bagus kira bagus kau punya ni pasal aku sendiri akan hindari diri daripada orang-orang yang negatif. Aku tak perlu pun orang-orang macam ni di sekitar aku. Kira engkau kira bernasib baik jugalah tak dikelilingi oleh yang macam tu kan. Biasa kan kadang-kadang kan ada kawan kan, dia kata apalah main muzik ni, tak perlulah main muzik, buang masa je. Kira laki juga kau kan? Kalau aku cakap nanti aku sendiri jadi orang yang negatif. Jadi aku tak mau cakap lah pasal benda tu. Okay, bagus. So kira dalam masa yang sama saya juga tahu, dengar macam mana Siza sekarang ni dah mempunyai kumpulan yang dipanggil The Sela kan? Betul. Okay, so boleh tak ceritakan macam mana penubuhan band The Sela ni? Kita bermula daripada batch yang pertama lah. Okay? Grup yang pertama yang you cipta lah. And then siapa ahlinya dan siapa yang memulakan grup tu? Begitu. Dia bermula dari kawan-kawan sekumpulan muzik. Kita lebih dikenali sebagai buskers lah. Okay, kita ada teman-teman rakan-rakan pemuzik yang sangat talented, dan saya kira bertuah. Ada rakan-rakan yang macam ni selalu support. So dia The Sela ni bermula di kalau boy tahu Mongolia BBQ, Cangkat, McDonald, Bukit Bintang. Di situlah mula-mula dulu kita main muzik untuk earn income, kita mencari pendapatan. Kita nak pendapatan, mencari sumber pendapatan, dan kita berkongsi, diorang ni berkongsi rezeki tau. Diorang tak kisah kau nak main dengan aku, main. Jom kita main sama-sama. Jom kita bermuzik bersama-sama. So sebelumnya aku fully musician ni, aku dulu masih seorang pembancu air di Beach Club. Aku ada kawan-kawan yang aku sudah form band bersama dengan orang-orang dahsyat ni. King Primo, kalau dia ada watching, Rian Shah ke siapa-siapa kan, diorang ni yang kita orang dulu main di Club Cowboy di Setapak kan. Situ lah permulaannya. So lepas tu aku cakap aku tak nak kerja lagi lah, aku nak main muzik. Kira Ciza berani lah untuk betul-betul terjun ke dalam dunia tu. Ya. Aku rasa kawan-kawan kita yang sempat datang tengok, siapa tak kenal kan, bassist Reza kan. Dia ada datang, dia support fully career saya. Andy Irwandi, gitaris, dahsyat diorang ni. Tapi semuanya humble, sharing. Diorang ni, memang saya salute. Saya memang takkan lupa nama-nama orang ni. Okay, sekarang kita bercerita tentang Ethical ni Okay. The Sela ke Perancis Okay, so boleh ceritakan tentang Ethical ni. Maksud dia macam mana boleh sampai ke sana? Siapa yang membawa kan The Sela ni sampai ke Paris? Because bukan senang tau nak sampai ke sana kan. So boleh ceritakan. Yang ni kita dijemput oleh producer ni. So dia nampak kita perform di McDonald Bukit Bintang semasa tu. Sekumpulan pelancong daripada Perancis ni datang ke Malaysia. Jadi masa tu kebetulan Bukit Bintang, spot yang kita memang perform adalah hot spot, orang cakap. Memang lubuk untuk orang pandang kita. Kita pun tak kenal siapa di sekeliling kita masa tu.
So ramai-ramai penonton. So diorang datang dan approach. Dia approach. So masa tu saya dengan bandmate yang lama, saya dengan Syah, dengan Eddie. So kita orang memberanikan diri. Sebab ini peluang, aku rasa tak akan datang kalau kedua kali. So aku grab. Bagus tak bagus engkau, aku main hantam ya, rock and roll tetap rock and roll. Masa tu. Dahsyat lah. So kira grup ni adalah yang grup yang pertama lah kira Ciza form. Ya. Ini grup ni kita bermula bermain ramai-ramai, tak ada nama kumpulan. Basking. Okay. So ada kawan saya ni, dia dah arwah meninggal kan. Dia yang bagi nama Desela ni. Nama kalau di Bukit Bintang ataupun sekitar Jalan Alor, Cangkat tu, gelaran dia Green. Arwah Green, seorang yang sangat baik. Dan dia yang sebutkan nama kumpulan ni. Aku panggil korang Desela. Aku masa tu aku okey, pasal kita rock and roll kan, tak payah nak nama band apa semua kan. Tak terfikir pun untuk ada satu band masa tu. Jadi aku no problem lah. So kalau kita dapat jemputan mana-mana jemputan, so kita pakai nama Desela tu. And then dia terdiri daripada yang members tu? Yang first Syah dan Eddie. Eddie Pink Bass, kalau Facebook dia Eddie Pink Bass, dan Hafiz Shah. And then ini yang first batch punya cerita lah kan? Yes, so, permulaan. And then yang Sela yang terbaru? Sela yang terbaru sekarang saya dengan Lily Hashim. Okay. Dan Apis lah. Saudara Apis. Lebih dikenali sebagai Apis Kropox lah. Okay. Yang drama tu lah? Ya, betul. Okay. So dengan line up ni kira dah berapa lama dah dengan line up ni? Dengan ni dah 3 tahun dah kita. Dah 2 tahun 3 tahun macam tu. Dalam masa yang sama kita sebenarnya banyak komen tau. Okey. Oh ya. Sementara tu kita cuba baca dulu ya. Okey, daripada Chico. Okey. Oh, Chico, brother Chico. And then daripada Melissa, Mel. Dia kata terus interview dia kata. Memang ni bersama Boy Razak ni. And then dia kata tak ada kopi-kopi dia kata. And then kita ada Riza, kita ada Riza. Panjang umur dia. Panjang umur. Okey, dan kita ada Edik Disem. Okey, ini brother saya ni. Riza, dia kata aku bangga dengan budak ni, dia kata drive dia dalam muzik dahsyat. Okay. And then thank you brother. Kita ada King Primo. Terima kasih. Maha Guru Sifu telah menonton. Dan juga kita ada daripada The Sela Official juga. Ini semua ni kawan-kawan kita Boy Razak ni. The Sela kira masa depan tu cerah lah, very very cerah. Okay, and then juga kita ada and then dia kata Riza, dia kata saya suka tengok band dia masa kat Borneo, setapak dulu, hebat-hebat semua. Itulah band cowboy yang saya cakap tu. Macam mana? Dahsyat lah. Ini band tu lah. And then King Primo, Mongolia barbecue, jalan sikit jumpa kedai Bangla. Alamak. Diorang ni nakal-nakal diorang ni semua. And then kita cuba tengok daripada klip sama Cornell. Jangan lupa. Dia kata jangan lupa main di pub depan rumah, dia kata. Ini my ex-boss ni. Okay. Lagi kita tengok Eri Naham. Okay, dia kata memang kena cakap bahasa baku dia kata. Ini memang betul-betul ni. So kita cakap bahasa baku ke atau cakap bahasa Jerman? Tak. I no problem. I okay. Abang Boy, thank you. Thanks for watching Abang Boy. Alright, kita banyak-banyak yang komen. Dia kata macam TV5 Singapura, dia kata. Mel.
Betul lah. Memang handsome lah host. Kan? Okey, terima kasih, terima kasih. Kita sebagai pemuzik ni kena maintain sebenarnya, kan? Maksud dia, kita kena sentiasa, orang kata, kena segar bugar lah, kan? Kan, betul tak? Segar, ya. Sentiasa maintain. So, okey, dalam masa yang sama, kita bercerita tentang band The Sela tadi. Apa kata kita dengarkan lagu daripada first, kira consider first lah, kan? Kira first single lah kira, kan? Ya. Daripada kumpulan Sela. Okay? Yeah. So, mari kita dengarkan first single daripada kumpulan Sela. The Sela, iaitu Cold Love. Ya, betul. Okay, ready ya? Kita iklan dulu and then lagu tu. Wow, dahsyat dah lagu ha. Kira betul-betul aku rasa macam kira 70s lah, rasa-rasa macam zaman
The Cream dulu, Cream. Eric Clapton punya first band dia punya sound tu lah. Ya. So boleh ceritakan tentang lagu tu, macam mana boleh compose lagu tu, and then lagu siapa kan, siapa yang cipta lirik, dan bagaimana terciptanya lagu tu kan. Boleh story tak? Dalam masa kita dijemput tu, so kita orang bertiga ni berbincang antara satu sama lain. Satu band ni kita buat meeting, so kita kena ada satu produk sendirilah, lagu sendiri. Dan saya dah decide dengan dorang ni, semua pun setuju. So kita terus ke saya call Rockon Studio, Abang Din. Kalau korang kenal, Rockon Studio ni banyak membantu Desela, perjalanan Desela ke Rock on Tour de France masa tu. So Abang Din pun dia pun no problem. Dia dengan backbones yang kuat-kuat, salah satunya ni lah Abang Erin Naham kita lah, Abang John Boy. So dengan bantuan Abang Mizan yang rekod lagu tu di Rockon Live Studio masa tu 2018. So lagu ni dalam masa yang sama, itu yang saya cakap kan, aku beruntung punya kawan-kawan yang sangat bagus dan baik hati. So saudara Ziki Blues Box tanpa minta bayaran apa-apa pun untuk lagu tersebut. So dia nak lagu tu kita orang yang mainkan. So dia bagi lagu, dia yang compose, dia yang penulis lirik semua. So thank you Ziki Blues Box, blues guy yang walaupun rock and roll tapi hatinya lembut tu orang tu. Wow. Yes. Yalah, kira kita kena bagi dia kredit lah kan. Of course. Kena dorang ni lah yang membantu kita kan. Kira masa senang, masa susah kan. So kita bercerita balik tentang grup Desela tadi. So bagaimana korang punya plan lah untuk future dengan yang batch yang baru ni ataupun line up baru ni, korang ada buat tak macam lagu korang punya sendirilah? Ada. So yang terbaru kita dapat lagu daripada sahabat saya juga. Kan? Semuanya sahabat. Saudara Nelson Limbun. Lagu terbaru Desela Setajam Kata. So dia yang compose, dia yang penulis lirik. Tapi banyak yang tersekat disebabkan pandemik ni. So kita buat promo pun tak berjalan. Tapi masih ada yang sudi mendengar lagu-lagu tersebut di Spotify, di iTunes, digital platform yang ada lah sekarang. So saya dengan brother saya Nelson, kita brainstorm masa first PKP 2020. So kita buat lagu ni sama-sama lah dengan teknologi yang ada. Aku rekod di sini, bagi kat dia di sana, dia di sana buat. So lagu ni yalah, semua boleh dengarkan sekarang di Spotify, iTunes semua. Yalah, kira zaman sekarang dah berubah kan, dia ada norma baru kan. So betul. So bila ada norma baru ni, kita kena follow tau. Maksud dia kita tak boleh lagi macam dulu-dulu punya style, kena datang studio kan, kena record. Sekarang dah berubah. Jadi sebagai pemuzik, maksudnya kita kena, orang kata kita kena alert kan, kita kena alert dan follow lah situation macam mana. Because kalau kita ikut keadaan sekarang dengan COVID ni, ikutkan lah, memang langsung tak boleh buat apa kan. Ya betul. Hanya dengan online sahaja yang kita masih boleh apa orang kata menjalankan kita punya kita punya aktiviti kan. Jadi nak, and then yang lagi yang dahsyatnya itu kita kena belajar benda ni. Ya. Kan? Betul. So macam Caesar, macam mana Caesar mengaktifkan diri Caesar dengan keadaan pandemik ni? Apa yang Caesar lakukan?
macam aku boy, macam aku brainstorm dengan kawan-kawan yang lain. Aku brainstorm, so macam mana kita nak teruskan kelangsungan hidup dengan situasi sekarang. So salah satunya adalah live stream. Tak kisah, sekarang kan banyak apps yang kita boleh stream. Salah satu contoh Facebook, Tango, Miko lah, Bigo lah, Teget lah. Semua apps ni mendatangkan pendapatan, kalau kita nak tahu. Tapi cuma ada sesetengah apps tu yang kita rasa selesa, kita akan stay. Ada yang kita rasa macam tak sesuai dengan diri kita, kita kena cari yang lain pula, macam tu. Dengan macam aku masih di Facebook, di Tango, sebab kan sekarang kita boleh apply for stars lah dekat Facebook. So kita boleh menjana pendapatan daripada situ juga. Okey, dalam masa yang sama juga macam Caesar kan, sebagai pemuzik, kira ialah biasanya kan kalau dalam band, kadang-kadang ada band yang 7 piece, ada yang 8 orang, ada yang 5 orang. Tapi macam Caesar punya band hanya 3 orang. Kan? So masih ada tak problem-problem seperti yang band yang 5 piece, 7 piece? Because kan banyak kepala kan. Kan selalu kan band mesti kadang-kadang ada problem kan. So macam mana Caesar hadapi benda tu? Adakah problem tu sama juga walaupun masih dalam 3 orang kan, tak ramai kan? So boleh Caesar ceritakan pengalaman dengan band lah. Maksudnya kalau kita ni satu tim, kita ni satu tim, maknanya kita ada beberapa kepala yang dalam satu tim tu yang kita kena ikut. Yang baik kita ambil, yang tak baik kita perbetulkan. Jadi macam aku 3-piece band ni, kalau kita nak cakap pasal bertekar ke bergaduh, bertekak tu memang ada, sebab itu untuk kebaikan, sebab kita nak sesuatu yang produktif. Kita nak createkan benda yang ada kualiti. Ini kan ada yang lagi banyak, lagi besar kelompok band kan. So aku yang 3 orang ni pun, tapi tak apa, bagi aku bagus kita bergaduh. Bukan kita bertumbuk pun, bukan kita apa pun, tapi aku faham kenapa diorang tak setuju dengan yang ni, kenapa tak setuju. Sebab kan diorang nakkan sesuatu yang baik, kualiti yang bagus. Jadi itu aku okey, aku no problem. Sebab macam aku cakap tadi, yang aku boleh pakai, yang kita boleh pakai, kita ambil. Yang kita tak boleh, rasa tak betul, kita betulkan. Itu. Wow, kira betul lah. Kira macam biasanya dalam band, dia sebenarnya dalam band, kalau dari segi positifnya, bila dia ada macam bertengkar, bergaduh, sebenarnya bagus sebenarnya. Dia akan apa orang kata, kita akan lagi mengenali kita punya members tau. Kita punya geng. Dan kita akan tahu dia ni, kalau aku buat gini mesti dia marah. Kan? So betul. Bermakna dengan pergaduhan tu boleh lagi rapat kan? Ya, betul. Tapi masalahnya pula, kadang-kadang ada orang bila gaduh sikit lari pula terus. So far sebab dari itu aku cakap aku ni sangat beruntung, sebabkan aku ada orang-orang yang baik di sekeliling aku. Jadi so far diorang tak lari lah. Ya, kira nah, aku rasa mungkin juga macam apa ni, Caesar mungkin juga ada tak mungkin orang kata mungkin dari segi aura, mungkin minyak wangi yang Caesar pakai kali. Kan? Ada juga benda tu kadang-kadang kan ada kan pakai minyak sonyonyong apa kan. Itu tak pernah termaktub lah dalam hidup aku kan. Yalah, kira bagus lah. Maksud dia macam Caesar, kira satu, Caesar dapat kawan-kawan yang bagus. Tak ada yang membangkang yang bagi patah semangat. Kan? Yang kedua pula, yalah, kira maksud dia, kira apa ni, kira dikelilingi oleh orang yang positif lah kan. Yes. Wah, betul. Itu satu orang kata
Bagus untuk Caesar lah. Okay, so dalam masa yang sama, dalam kita sembang-sembang ni, kita akan mendengar lagu kedua daripada kumpulan The Sela. Okay, di mana tajuk lagu dia adalah Setajam Kata. Betul. Okay, so mari kita dengarkan ya. Okay, alright. Wow. Best lah lagu tadi ya. Kira catchy tau. Dia kira macam bersemangat, and then video clip pun cantik, very clean. So boleh ceritakan tentang lagu tu, bagaimana tercipta lagu tu, and then siapa yang kompos, and then lagu, siapa yang cipta lagu? Ya, yang cipta lagu ni sahabat aku dari sekolah rendah lagi. Kita orang dah kenal dah berpuluh-puluh tahun, dan sekarang dia berada di JB,
Namanya Nelson Limbun. Oh. Dia memang orang yang berbakat. So aku bagi kredit kat dia. Dia bagi kepercayaan kat aku untuk menyanyikan lagunya. Okay. Jadi aku pun okay, no problem. So dia compose, dia tanya aku, itu terinspirasi masa kita dilanda COVID ni, yang first kita PKP. Yang so lagu tu terinspirasi daripada keadaan kita lah. So, kita harus berjuang lah. Kira lagu dengan lirik ke dia buat? Ya, aku dengan dia sama-sama lah. Tapi yang finalize kan dia yang finalize kan. So dia tanya aku cakap okay, no problem, benda ni okay, tak jadi masalah. Okay, alright. So sekarang ni kita cuba baca dulu SMS yang ada yang masuk. Okay, daripada King Primo. Dia kata kesukaran melafazkan pengucapan perpisahan kepada yang setia. Kira ini sebenarnya boleh buat lirik kan? Betul tak? Ini memang lirik lagu dia type kan ni. Oh. Okay, then kita ada daripada Mel, dia kata ala napa nombor bawang. Oh, kita memang kita cerita yang fakta-fakta je, okay? Kita cerita yang benar sajalah kan. Kita tak ada gosip-gosip. Nama program pun sembang punya betul kan? Sembang betul punya. Maksudnya kita sembang yang betul saja kan? Ya, betul. Dahsyat Okay, kita baca lagi. Daripada King Primo, dia kata sedap lagu Ceza, tuang dulu. Tuang dulu dia kata. Dahsyat daripada Mel tadi, dia kata dia pakai minyak masak. Kau pakai minyak masak kan? Kau punya aura pakai minyak masak ke? Ceza. Aku pakai apa yang ada je lah kan. Aku pakai apa yang ada lah. Okay, then kita ada komen lagi. Riza dia kata video muzik kelas, dia kata. Wow. Thank you. Eksklusif tau ni. Eksklusif. Pasal saya tahu kawan-kawan kita sibuk. Betul. Sibuk dengan COVID. So diorang ni tak ada masa nak layan video klip aku di YouTube. Betul ya. Betul. Jadi aku pun terima kasih dekat sembang betul punya ni, sebab eksklusif mainkan di sembang punya betul ni. Yalah, kira pada saya lagu tadi tu very catchy, dan sebenarnya kalau dipromo betul-betul boleh hits tau lagu tu. Because dari segi video cantik, okay, daripada suara pun cun, and then muzik pun cun. Dia tinggal promo aja. Kena promote kuat lah daripada situ kan. And then saya jangka sebenarnya lagu tu boleh hits. Memang boleh hits. Bagi kredit juga, terima kasih juga yang di belakang tabir bantu tim kita Sela dalam pemikiran video klip tersebut. Kredit untuk pelukisnya yang cipta karakter kartun kita orang tu, iaitu saudara Manza kartunis. Dia memang berbakat. Dia orang Sarawak, jati Sarawak. So kita punya partner lah, kita punya geng. Thank you juga untuk Abang Boy yang sentiasa Abang Boy yang bagi jalan tu benda tu semua. Yalah, kredit dekat dorang. Dorang ni hebat-hebat semua. Ya, betul. And then kita baca lagi SMS daripada Adi bin R6. Kau ingat tak dia ni? Selalu kan kalau dekat beach club kan dia dia kira geng juga ni. Adik kenal. Dia kata boy rindu nak dengan my friend. Oh ya kan. Asal lepak je my friend. And then kita baca lagi aku. Ini SMS daripada aku. Dia kata handsome, pandai nyanyi, pandai masak. Dia tanya single ke? Ini pun cepu emas juga lah ni kan. Dia kata tanya single ke? Nak kenalan lagi. Okay, relax. Okay, sekarang ni kita ke segmen kalau tak silap macam Ceza juga selain pada menyanyi, Ceza juga ada mengeluarkan macam produk, betul tak? Betul. Okay. So produk tu iaitu minuman, and then dipanggil So Nice produk tu nama yang company yang saya bekerja dengan ini So Nice. So yang produk yang kita keluarkan ini adalah Bird's Nest, okay?
Okay. Nama produk ni Bird Nest, keluaran So Nice. Dan saya bersama dengan So Nice sedang memproducekan produk kesihatan. Dia sarang burung, kan? Sarang burung. Jadi kita buatkan dia sebagai satu sebab kalau penonton-penonton sedang menonton sekarang, kalau tahu sarang burung itu boleh jadi ubat. So kita producekan dia jadi produk kesihatan. So ini adalah produk. Ada beberapa lagi produk yang kita keluarkan. Itu semuanya makanan kita ada keluarkan lada putih Sarawak tu. Ini kira macam keluaran Sarawak lah kira. Ya, ini produk tempatan yang kita tengah usahakan sekarang. Senang tak nak dapat? Let's say kalau ada orang nak beli esok contoh, ada tak produk tu? Okey, boleh PM saya direct ataupun untuk yang berada di Kuching, Sarawak, boleh contact partner saya Brian 019 sekejap. Apa nama dia? 01 Brian, namanya Brian. Okey, wait Brian. Okey, 019 okey 838 3903. Okey. So kira yang ni untuk yang berada di Kuching, yang di Sarawak lah. Ataupun di sini pun boleh direct call. Kalau yang dah kenal aku ni boleh Roger aku. Kalau garu-garu sikit boleh dapat murah. Kan? Macam tu pula. Kena garu kena garu sikit. Kalau tak reti garu tak payah nak minta diskaun lah, kan? Okey, cantik. Good idea. Aku rasa idea tu cantik. Okey. So dalam masa yang sama, kira minuman tu dia kira memang minuman kesihatan lah kira. Ya, ini kita producekan untuk kesihatan. Yang kalau yang merokok kuat, kita boleh kurangkan nikotin. Dia bukannya sekaligus, tapi kita boleh mengurangkan. Kita kena mencegah daripada merawat, orang cakap kan. Okey, dari segi harga macam mana? Adakah harga dia minuman macam Pepsi ke ataupun macam mana harga dia? Itu disebabkan benda ni aku pun tak sempat nak ni, tapi boleh tanyakan aku kalau nak secara detail, boleh PM aku. So kita nak berurusan macam tu. Sekarang ni yang kau bagi nama si Brian, tapi nak PM Caesar ke ataupun PM Brian? Dua-dua boleh. Okay, so Caesar nak bagikan number atau macam mana? Boleh di Facebook juga, boleh, tak ada masalah. Baik rasanya bagi number lah, kan senang kan? Okey, 0 Kong Itsam. Ui. Manalah saya tahu. Gurau. Jangan serius, jangan. 018. Okey. Sebentar, aku 3144. Okey. 397. Okey, so ini Caesar punya number lah. Ya, betul. Okey, 018-3144-397. Ya, betul. Okey, so bermakna number ni hanya untuk bisnes je ya. So kalau macam peminat kalau boleh jangan call lah kan. Boleh juga call kalau benda yang penting, tak ada masalah. Yalah, kan betul kan. Okey. So bermakna selain pada minuman, baju pun ada jual juga, t-shirt. Ya, kita tengah dalam masa yang sama juga kita keluarkan merchandise. Ya, kita keluarkan baju. Kira kita keluarkan baju. T-shirt ni berapalah harga? Ni dalam RM35 lah. Macam tu lah. Nampak cantik ya. Ya. Ini produk yang aku akan keluarkan lah. Stardom keluarkan. Stardom. Color banyak color ke ataupun satu? Sekarang ni kita keluarkan 2 warna sahaja. Warna hitam dan warna merah. Setakat ni ya. Okey, cantik. So dalam masa yang sama juga Caesar mempunyai studio sendiri, betul tak? Betul. Wow.
kira daripada zero menjadi hero. And then ayat tu. Sekarang ni dah menjadi seorang usahawan juga. Kira usahawan lah bila you dah ada studio sendiri. Kan? Kira orang kata maju setapak lagi lah. Dia sebenarnya sebagai pemuzik, sebenarnya itu adalah impian sebenarnya. Impian pada semua orang sebenarnya, pemuzik. Kan? Jadi kira macam studio ni terletak di mana ni? Boleh tak bagi tahu di mana? Dan studio ni terletak di Taman Bukit Segar Ceras. Dikenali sebagai Stardome. Okey. Dan kita ada 3 orang yang menjalankan Stardome ni. So itulah, kita kena ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang sama-sama menjalankan benda yang bagus lah untuk masa depan. So kita kena ada, thanks God lah, diberi golongan-golongan yang baik ni dengan saya sekarang. Yalah, so macam mana cabaran dia dari segi masa PKP ni? Because mungkin dari segi pelanggan akan kurang kan? Betul. Apakah aktiviti, maksudnya mungkin boleh buat live streaming ke dekat studio Stardome ni? Macam mana? Sekarang kita tak buka bisnes, pasalkan kita kena ikut SOP yang disarankan oleh kerajaan. Kan? Semua studio punya staff kita tak boleh nak ni. So untuk survive, kita buat macam aku di sini, suatu orang, aku kena buat live stream. Lepas tu terima kasih untuk Cendana Cendana ke ataupun Prisma? Mana satu? Kedua-duanya dah membantu. Ada. Kedua-duanya. Cendana bantu support kita dari banyak segala hal lah, daripada pembayaran sewa lokasi, upgrade studio, untuk bagi support alat sanitizer. So terima kasih untuk Cendana kerajaan. Okay. Dan juga Prisma, KKMM yang membantu kita semua, para pemuzik yang terkesan daripada pandemik COVID-19 ni. Terima kasih banyak-banyak untuk diorang. Memang kita sangat terkesan lah kan, Bang Boy kan? Betul. Kan? Ya, dia kira dalam PKP ni betul-betul terkesan lah. Because apa-apa pun langsung aktiviti tak boleh. Hanya melalui online saja yang boleh. Betul tak? Betul. So apa yang kita orang-orang Stardome ni sekarang ni masing-masing sedang mengeraskan kepala otak lah masing-masing, mencari idea apa yang kita nak kena buatkan untuk kedepannya nanti, pasal kita tak tahu. Dan juga saya ulang, Cendana bantu kita dari persegi pemulihan ruang seni lah. So daripada diorang membantu ni, so dari situ kita boleh membaik pulih apa yang kita kurang, dan kita boleh upgrade. So dari situ kita boleh, kalau kita boleh upgrade kan untuk benda yang lebih bagus, so kita akan dapat klien yang lagi bagus. So sekarang ni aku nak siapa-siapa yang nak lari daripada income tax tu, nak cari aku. Aku boleh tolong. Oh, pula. Ya. Oh. Siapa-siapa yang nak lari income tax, nak buang duit macam tu je, kau cari aku. Aku boleh buat duit lagi untuk kau. Ya, kira idea tu bagus juga. Cantik. Good idea. Kita ada ramai founder-founder yang nak lari daripada income tax. Kan? Daripada nak lari income tax bayar sebanyak itu, kau bagi duit kat aku proses lagi duit kau tu jadi lebih banyak. Kan? Yalah, kira betul juga lah idea tu kan. Kira daripada dia buang-buang benda tu kan. So bermakna macam sale lah, untuk yang bermakna first single and then lagu kedua. So apa perancangan untuk future lah? Maksud dia takkanlah dalam tak adakah target macam dalam setahun lahirkan, mungkin keluarkan lagu sehingga 20 lagu ke 10 lagu, satu full album ke? Kan?
Because kalau kita fikir dalam setahun kita ada 12 bulan. Okay? So bayangkanlah dalam satu bulan tu satu lagu lah contoh kalau kita boleh buat. So bermakna setahun kita ada 12 lagu. So because kalau kita fikir contoh setahun kita hasilkan satu lagu rasanya terlalu sedikit kan? Ya, betul. So macam apa, dah ada ke perancangan macam untuk melahirkan lagu ke-3 ke, ke-4 ke, macam mana? Dia punya plan lah, dia punya perancangan. Sudah tentu ada lah. Itu semuanya kita memang akan buat juga. So kita nak buat mini album dan kita akan terus berkarya. Tapi sekarang ni kalau disebutkan pasal nak bikin saya lebih pentingkan, saya juga pentingkan kawan-kawan saya yang lain. Band saya pun saya pentingkan. Cuma sekarang ni keadaan tak menentu. Keadaan tak mengizinkan kita untuk teruskan buat benda ni. So kita kena ada inisiatif lain selain daripada yang tersebut lah. Itu memang kita akan plan kan. Semua harap nanti kita pandemik ni beransur pulih, semuanya pasti akan kita buat. So kita akan buatkan, kita buat album sekali ke, pasal kita kena bring back the memories lah macam dulu kan. Kena ada album. So bila kita sebab plan saya ni tahun 2020 tu kalau tak PKP kita akan buatkan road tour to Borneo. So kita nak buat dekat Kuching, 3 daerah masa tu. Semuanya dah ada. Dah plan dah semua ya. Semuanya dah ada. Semua company yang nak invest untuk projek konsert tu pun dah ada. Cuma sekarang kita macam mana kita nak pergi tour. Betul lah. Betul juga. Kira sekarang ni kita semua kira tersekat lah kira kan. Kira macam tersekat semuanya, lah kan. Tersekat. Ya, betul. So, okay, kita baca dulu daripada SMS yang lain-lain. Okay, kita baca. Ni yang aku tadi, dia kata handsome, pandai nyanyi, pandai masak, single ke? Nak kenalan boleh, dia kata kan. So, and then Melissa, dia kata, hi, aku, dia kata. And then King Primo, dia kata, soundman kita dulu tu. Oh, betul ya. Itu kira kita punya geng tu. Ya, okay. Adi tu, Bird Adi. And then daripada Riza, betul lah tu, dia kata, promo penting, terbaik A&R buat streaming. Oh, macam ni. Okay, terima kasih, thank you. Okay, dia kata, Mel, ini jadi rebutan ni, kegilaan para wanita. Yo. Dahsyat lah, kira. Yang seingat aku macam saya tak ada pula orang minat. Kira macam Caesar mungkin pasal minyak masak kan tadi ya. Kan seingat aku kan macam tak ada je yang kita apa kan. Diorang ni memang komen-komen yang jahanam ni semua ni. Okey, ini adalah daripada budak-budak nakal semua ni. Kira terima kasih support. And then dia kata Chico, dia kata aku booking buat lagu di Stardom Studio. Bagus. Oi, Chico boleh. Ini brother kita daripada Labuan ni. Ui. Ya, dia basker. Ya. Dia ni seorang yang sangat produktif juga. So ini part of kita punya team lah. Macam Chico. Stardom, apa yang ditawarkan? Yalah macam studio lain-lain kan. Mungkin dari segi harga dia menarik. And then dari segi Stardom macam mana pula dari segi rate harga? I mean maksud dia studio jamming ke ataupun khas untuk rakaman saja ke ataupun boleh buat live streaming ke, let's say. Boleh ke di studio ni? And then dari segi rate ke apakah? Boleh. Stardom ni kita bina Stardom ni. So kita buatkan semua benda. Semua. Ini bukan kita jangan cerita pasal harga, kita cerita pasal apa yang kita sediakan. Di Stardom ni kita boleh live stream. Di Stardom ni kita boleh berzumba, ada koreo. Di Stardom ni kita boleh jadikan sebagai tempat untuk mengadakan kelas muzik. Stardom ni juga merupakan satu spot untuk kita promo produk. Semua tu kita buat. Dance, apa semua tu kita buat. Fotografi, shooting, video klip. Itu semua kita balun. Kira besar ke studio ni? Dia punya luasan tu. Dia
itulah kita cakap, kalau kita produktif sekecil mana pun tempat tu, kalau kita tahu nak menilai, nak membuatkan, createkan something. Sebab tu bila Stardom dia ada dia punya motor, kita control, kita create. So kita control, kita yang control, kita yang buatkan. Okey, kita ada SMS daripada Kristo. Dia kata so nice, mampu buat kita tenangkan fikiran masa MCO ni. Dah lagi produk macam-macam dia buat. Yo, kira boleh menenangkan itu produk Ya, dia macam untuk kesihatan. Kita sekarang tengah pressure itu ini. Dia bukannya produk yang menghayalkan. Ini adalah satu produk kesihatan yang membuat kita untuk tidak depressed, kan. Kita kena hidup dalam keadaan sihat supaya kita tak melakukan hal-hal yang tak baik lah. Betul. Okey, kita ada segmen kira segmen untuk peminat. Jika ada peminat yang ingin menghubungi kami, okey, call kita orang. So saya sediakan link ni dekat bawah, dekat bahagian ruangan chat. So korang boleh call, tapi korang kena download dulu Skype. Okay, korang kena download dulu Skype, and then ialah kemungkinan korang ada permintaan ke atau pertanyaan ke kepada kita punya tetamu ni. Okay, so tapi first kali korang kena haruslah mendownload dulu Skype. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang korang nak tanya tentang, mungkin korang nak Cheezer ni bertukar image, kemungkinan korang nak dia potong rambut, atau mungkin korang nak dia blonde ke, rambut dia kasih lurus ke, kan? Jangan keriting, kan? Keriting daripada dulu sampai sekarang, kan? Tak ada berubah-ubah, kan? Mungkin nak ubah ke, kan? So, anda boleh call, tapi anda kena download dulu tu Skype. Yang lain boleh saya buat. Jangan rambut pasal mak aku tak suruh. Mak aku marah aku potong rambut. Okey, kalau nak call, sebenarnya kena call menggunakan Skype. So anda boleh terus direct kita punya live ni. Itu dia punya kelebihan lah. So zaman sekarang ni kita kena hadapi lah benda-benda, kan, streaming ni, teknologi ni. Kalau kita tak belajar benda ni, kita akan tertinggal, kan. So bermakna siapa yang ingin menghubungi kita, anda boleh hubungi dengan link yang saya dah bagi ni. So mungkin anda boleh terus bertanya kepada, anda boleh call bertanya ialah tentang studio, mungkin tentang produk, kan. Ya. So kita tunggu. Boleh. Kita tunggu. Kalau ada yang sudi call lah, atau mungkin tidak ada. Sekarang in future pun kita ada nak producekan beberapa produk kesihatan juga untuk yang ni khas untuk kaum lelaki saja. Produk tu dah ada. Produk tu dah ada. Cuma sekarang kita nak tunggu masa yang sesuai untuk kita announce dia punya launch nanti. Mungkin sahabat saya ada menonton sekarang. Ya, so brother ini part of my brother lah. Siapa nama dia? Subaj Raja Singgam. Mungkin dia ada menonton kita. So Mr. Subaj ni kita akan kita ada SMS daripada Arul. Dia kata Arul Oral, dia kata saya pernah belajar menari di Stardom bersama sahabat-sahabat amal dan tua. Luas studio dia kata. Wow. Orang ini dorang ini yang support. Dorang terima kasih kerana sentiasa support Stardom. Wow, kira yalah, kadang-kadang kawan-kawan ni pun penting juga, kan? Ya, penting. Kira lagi satu, kalau let's say macam contoh kira Cheezer dah ada studios, kira kawan-kawan kena support dia. Jadi bila kawan-kawan support, jadi kira studio tu lagi meriah lah, betul tak? Betul. So kita sama-sama lah buat. Ya. Sama-sama buat. Kira orang kata, let's say macam contoh studio Stardom sukses, and then kawan-kawan pun ikut sukses, kan? Betul. Because diorang ada tempat tau, kan?
ada platform. Ada platform. Itu yang paling penting tu. Inilah di sinilah platform dia untuk ke arah situ. Okey, ini Stardom ni lah. Daripada Nelson Limbun. Dia kata saya baru je tanam benih duit. Kalau nak benih RM50 saya jual 100 saja, dia kata. Inilah pencipta lagu Setajam Kata tu. Inilah dia. Dialah. Tahniah Nelson. Awak punya lagu memang baik. Kira catchy. Cuma apa yang anda perlukan sekarang ni, daripada tim apa semua ni, kena perlukan promo lagi yang kuat. Because dalam industri muzik, key untuk sukses adalah promo. Itu je. Promo strong, hits dah lah. Kalau promo tak kuat, macam mana pun lagu sedap, memang payah sikit lah. So bermakna korang kena, orang kata, kena usaha sikit je lagi. Kan? Okey, kita ada SMS daripada Mel. Dia kata, wah banyaknya keyboard. Abang nak keyboard satu. Boleh. Dia kira pasal kita tak perform kan. Jadi kita tak perform. Semua kita punya barang-barang semua tersimpan. So, kira orang kata bagi dia bertapa dululah. Kan? Okey. Dia kalau ikutkan, kita dah, sebenarnya kita dah habis masa tau. Kita punya orang kata, kita punya apa orang kata, segmen ni dalam masa sejam. Okey. So, kita dah sampai ke penghujung. So, any kata-kata apa yang kira akhir kata daripada Caesar lah, harapan Caesar pada dunia industri dan juga pada band Caesar, and then pada juga business Caesar. Okey, boleh tak Caesar bagi orang kata kata-kata lah sebelum kita berakhir? Sebelum tu saya ingin mengucapkan thank you lah buat semua yang join A&R. Jangan lupa follow page ni. Ini satu page yang konten yang sangat bagus, dan tahniah buat Abang Boy Razak dan brother long time. Ini benda ni bagus. So harap ke depannya kita ada ramai lagi rakan-rakan yang lain ingin mempromosikan produk ke apa. Ini adalah platform yang bagus, A&R Production. Tahniah kerana adakan live yang sebegini. Dan untuk semua yang dah menonton di A&R, terima kasih anda semua, teman-teman daripada Indonesia, daripada Kuching, daripada seluruh semenanjung Malaysia, teman-teman Tenggo, teman-teman Tegat. Saya tak nampak komen kat situ, cuma saya tahu diorang ada. Pasal ada nama-nama yang abang sebutkan tadi. So terima kasih daripada saya untuk anda semua. Semoga apa yang kita buat ni mendatangkan kebaikan lah untuk semua, bukan untuk seorang. Terima kasih juga buat penyokong dan follower Desela yang selalu support Desela, dan kepada semua rakan-rakan yang memerlukan platform untuk anda berkarya ataupun ingin menghasilkan produk anda sendiri. Saya war-warkan Stardom sentiasa menjadi tempat, dan kami mengalu-alukan dengan tangan terbuka kedatangan anda semua. Kepada semua businessman, businesswoman kat luar tu yang nak lari income tax, nak produce duit lebih banyak, jumpa saya. Aku boleh tolong. Dan harap benda ni akan lebih baik ke depannya nanti. Tahniah A&R Production. Jangan lupa follow page ni. Pasal otai-otai, saya sangat beruntung, bertuah kerana dijemput. Dan sebelum ni bila saya review kan page ni, kita punya senior abang Ahmad Zakaria, pianis legend. Itu saya sangat terharu menjadi part of A&R lah. Thank you, terima kasih banyak. Okay, terima kasih juga pada Caesar kena sudi menjadi tetamu istimewa kita. Okay, kena saya nampak Caesar to be honest, Caesar saya nampak yang ada harapan untuk lebih maju ke depan dan sukses, because terima kasih. Apa yang saya nampak Caesar daripada dulu, daripada sekarang, saya nampak dia punya perbezaan begitu jauh sekali. Okay, daripada zero jadi hero.
Ini teman kopi aku ni guys, dekat bar dulu. Abang boy ni. Itu yang paling mahal. So saya doakan semoga Caesar dan The Stella akan terus maju ke depan, sukses. Terima kasih. Okay. So all the best Terima kasih bang. Terima kasih. Sebagai penutup saya akan memainkan lagi lagu dia sekali lagi, iaitu Setajam Kata. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang menonton. Okay.